Hegemoni adalah pengaruh atau penguasaan tanpa sebarang ancaman kekerasan daripada kelompok lain di dalam bidang politik, ekonomi dan sosial untuk mempengaruhi mereka perkara-perkara nilai murni untuk mengukuhkan kestabilan negara. Seterusnya, bagi globalisasi pula bermaksud satu inovasi dunia tanpa sebab yang mana mereka melakukan sebarang aktiviti melalui komunikasi elektronik iaitu internet yang memudahkan mereka berkomunikasi dengan orang luar dalam bidang kesuhanan, politik dan sebagainya. Sejarah pengaruh tamadun barat di negara kita bermula dengan kedatangan kuasa penjajah di alam Melayu, khususnya di tanah Melayu. 3 kuasa barat terlibat dalam pembentukan peradaban ini iaitu Portugis pada tahun 1511, Belanda pada tahun 1641 dan British pada tahun 1786. Pengenalan kuasa barat tersebut telah memberi impak yang besar dalam beberapa bidang termasuk kehidupan sosial, ekonomi, struktur pemerintahan, bahasa, etika dan tamadun serta agama. Alam Melayu kemudiannya mengalami perubahan yang ketara akibat kedatangan kuasa-kuasa barat tersebut. Tujuan Portugis datang ke alam Melayu adalah untuk menguasai perdagangan serta mengembangkan agama Kristian. Antara kesan penjajahan Portugis selama 130 tahun yang masih dapat kita lihat pada hari ini seperti kewujudan masyarakat Serani, hasil dari perkahwinan campur antara penjajah Portugis dan orang tempatan, penggunaan sistem tulisan Rumi dan wujudnya perkataan pinjaman seperti kata almari, jendela, mentega dan kereta. Belanda pula menguasai Melaka selama 183 tahun. Belanda pada ketika zaman penjajahan tersebut telah menubuhkan Syarikat Hindia Timur Belanda atau lebih dikenali sebagai VOC untuk menguasai perdagangan rempah di Kepulauan Melayu. Perlombongan dan peladangan getah mula dijalankan secara besar-besaran. Penjajahan British atau Inggeris pula memberi impak yang sangat besar kepada sistem pentadbiran tanah Melayu. Antara sistem yang diperkenalkan oleh mereka adalah sistem residen, dasar neutralisasi, negeri-negeri selat, negeri-negeri Melayu bersekutu dan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Antara implikasi hegemoni dan globalisasi barat dari segi pemikiran ialah masyarakat dunia pada masa kini lebih banyak melakukan aktiviti harian mereka dengan mengikut cara barat. Sebagai contoh, kita bekerja 8 jam sehari iaitu dari pukul 9 sehingga 5 setiap hari dari hari Isnin hingga Jumaat. Sebenarnya ini merupakan salah satu hegemoni barat. Selain itu, hegemoni dan globalisasi barat juga memberikan impak yang positif dan negatif kepada pemikiran dan juga pembangunan modal insan. Sebagai contoh, kelestarian nilai-nilai kekeluargaan terhakis sedikit demi sedikit oleh ejen globalisasi kerana ajaran Islam tidak dihayati dan diperkukuh sepenuhnya. Kini institusi kekeluargaan yang merupakan tunjang kepada corak pemikiran serta pembangunan modal insan melahirkan generasi tidak beradab. Malahan, institusi keluarga juga mudah dipecah belahkan. Tambahan pula, perpindahan nilai daripada barat ke dalam peradaban tamadun tanah Melayu telah merubah corak pemikiran pemimpin keluarga, masyarakat dan juga prinsip di dalam kehidupan individu, antaranya seperti budaya kapitalis yang dilihat gagah daripada segala segi. Cara pemakaian, gaya hidup, makanan serta hiburan telah merubah nilai-nilai dan prinsip kekeluargaan. Hasilnya, ia akan melumpuhkan budi pekerti dan juga adab bagi generasi yang akan datang daripada aspek pemikiran dan pembangunan modal insan. Hegemoni dan globalisasi membawa impak negatif kepada etika dan peradaban tamadun yang lain kerana ideologi Islamofobia dan juga peperangan yang berlaku tanpa disedari. Islamofobia merupakan ideologi komunis setelah Eropah dan juga Soviet Union mengalami kejatuhan pada tahun 1991. Dalam masa yang sama, etika dan juga peradaban tamadun Malaysia yang ingin dikekalkan juga terkesan oleh modernisasi, hegemoni dan juga globalisasi. Ini menyebabkan peperangan, persengketaan dan juga pecah belah bagi bukan Islam dan juga umat Islam sebagai pengganas giat menular kerana isu tidak puas hati. Tambahan pula, kuasa barat berupaya menguasai perkembangan dan percaturan politik dunia seharga minyak serta mata wang dunia.
Lagi pula, kuasa barat dapat pemantauan yang sistematik dan pemikiran yang berdemokrasi akan dipersetujui oleh masyarakat dunia. Secara umumnya, globalisasi dan hegemoni barat telah memberikan implikasi ke atas etika, peradaban dan juga Islam di Malaysia dan juga global. Terdapat dua segi cabaran, iaitu dari segi dalaman dan luaran. Dari segi dalaman ialah kelemahan aspek kewangan, ketaatan kepada syarak dan sistem pentadbiran dan juga pergolakan di kalangan umat Islam. Dari segi luaran pula ialah perancangan penjajah dan Salibiyah, perancangan komunis dan aliran materialisme dan perancangan Yahudi dan Freemason. Dari segi dalaman, kelemahan aspek kewangan, harta merupakan sumber kekuatan kepada satu-satu gerakan Islam. Tanpa kewangan yang mencukupi, gerakan Islam tidak akan dapat menjalankan segala aktiviti dan perancangannya akan terkendala. Kemudian ketaatan kepada syarak dan sistem pentadbiran, gerakan Islam ialah suatu yang membawa kepada taat akan Allah SWT dan syariatnya. Apabila taat kepada tanzim melebihi taat kepadanya dan syariatnya, akan membawa kepada kebinasaan dan bahaya kerosakan yang amat besar. Akhir sekali, pergolakan di kalangan umat Islam. Fenomena ini amat jelas sehingga menjadi sebab utama kejatuhan Islam. Ia berlaku kerana perselisihan pendapat yang mana masing-masing mengatakan pendapatnya benar, tiada sikap tolak ansur, tolong-menolong dan juga membantu-membantu. Dari segi luaran pula, perancangan penjajah dan Salibiyah. Seorang pemimpin penjajah telah berkata, gelas arak dan pelacur amat berperanan dalam menghancurkan umat Muhammad lebih daripada apa yang dilakukan oleh 1000 meriam. Kemudian perancangan komunis dan aliran materialisme. Perancangannya ialah memalingkan generasi Islam dengan menggunakan novel, majalah, akhbar dan lain-lain. Akhir sekali, perancangan Yahudi dan Freemason. Yahudi berkata di dalam protokol mereka, kita mesti bekerja untuk merosakkan akhlak di setiap tempat. Dengan itu, penguasaan kita akan mudah dicapai. Sesungguhnya Freud adalah daripada kalangan kita. Beliau akan terus membentangkan teori hubungan seks sejelas-jelasnya supaya tidak ada suatu pun yang dianggap suci pada pandangan. Pertama, umat Islam perlu mengelak untuk berkonfrontasi dengan Barat supaya tidak terpengaruh dengan cara dan pemikiran Barat. Bahaya. Dan yang kedua, memartabatkan ulama dan menjadikan ulama sebagai tempat rujukan dalam membuat keputusan agar tidak bertentangan dengan syiar Islam. Dan yang ketiga, berusaha untuk mengeratkan hubungan antara ulama, umara dan ummah agar sentiasa bersatu hati untuk menghadapi cabaran yang mendatang. Ulama penting. Yang keempat, memperbaiki sistem pendidikan, kerana sistem pendidikan untuk membentuk jati diri mukmin yang sejati perlulah berlandaskan falsafah pendidikan Islam. Yang kelima, melahirkan generasi muda untuk mempunyai ciri-ciri ulul albab seperti pemikir, pembimbing, intelektual, cendekiawan dan pemimpin berwatak yang mampu memakmurkan sekalian alam.